Selamat sejahtera kepada Sir dan rakan-rakan semua. Hari ini kumpulan kami akan membentang tentang sumbangan tamadun India. Okay, penghargaan. Salam sejahtera dan bersyukur Tuhan dapatlah kita menyiapkan projek ini. Projek ini banyak memberi pengetahuan tentang tamadun India, iaitu sumbangan tamadun India yang berasaskan kepelbagaian sumbangan ke arah pembentukan negara yang harmoni, aman dan makmur. Tambahan pula, kita juga dapat memberi langkah dan cadangan ke arah pemantak tamadun India. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah TS Sir Muhammad Nazir bin Muhammad Khalid yang telah bertungkus lumus dan sentiasa memberikan nasihat. Dengan kerjasama dan bimbingan yang dicurahkan amatlah dihargai. Sebelum kita melangkah jauh, kita bersyukur kepada Tuhan dapatlah kita menyelesaikan projek ini dengan sempurna. Tidak dilupakan juga rakan sekumpulan yang turut terlibat bagi melaksanakan dengan sempurna. Bagi rakan-rakan seperjuangan yang turut menyumbangkan idea, jasa mereka amatlah dihargai. Segala kebaikan yang diberikan akan dapat balasannya. Ini adalah isi kandungan bagi projek kami. Okey. Ahli kumpulan kami adalah saya Pavitra Vivekananda, Malavika Anandan, Jyotika, Camelia Ann, Kapineshwari dengan Yuvanesh. Pengenalan. Tamadun India atau dikenali sebagai Tamadun Indus berlaku di benua kecil India yang kini dikenali sebagai India dan Pakistan. Zaman Tamadun India kuno banyak berlaku di sekitar sungai Indus yang sebahagian besar adalah kawasan Pakistan moden. Pada zaman pertengahan, kemunculan Tamadun India berlaku di kawasan utara dan tengah India terutama sekali zaman pemerintahan Kesultanan Mongol. Tamadun India telah banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan Tamadun dunia. Okey, ini adalah peta tamadun India. Next. Objektif kajian. Okey, yang pertama adalah kajian ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan kami tentang sejarah-sejarah perkembangan di tamadun India yang berlaku pada masa dahulu. Yang kedua, kajian ini juga menambah ilmu pengetahuan tentang agama-agama dalam tamadun India serta sumbangan tamadun India terhadap perbahanan manusia pada hari ini. Yang ketiga, kajian ini juga menerangkan kepentingan pelbagai agama dalam tamadun India. Yang keempat, kajian ini juga menerangkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dan perpaduan. Sumbangan tamadun India. Sumbangan tamadun India dalam keagamaan. Perkembangan agama di India. Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia yang masih berkembang hingga saat ini. Meskipun berkembang sejak 5,000 sebelum Masihi. Ajaran dan pemikiran Hindu masih relevan sampai sekarang. Okey, dalam tempoh ini dikenali sebagai zaman Vedik. Pada zaman Vedik, mengarut Brahma masih berakibat monoteisme Veda. Masyarakat Arab yang memimpin agama tidak menyembah patung. Bermula penulisan kita sendiri di dalam agama Brahma ini dikenali zaman Puranik. Next. Okay. Purusharta 4 objektif kehidupan. Yang pertama, Dharma ataupun Aram. Kepatuhan kepada moral dan keharmonian Hindu, iaitu kebahagiaan kekuatan spiritual. Yang kedua, Horul ataupun Artha. Bekerja untuk kekayaan dan berasaskan Dharma biaya golongan memerlukan seperti sanayasa. Yang ketiga, Imbam Kama. Cinta dan kasih sayang serta kepuasan nikmati harga benda gunakan untuk kebaikan. Yang keempat adalah Vidu atau moksha. Kesempurnaan rohani hasil bebas diri dari duniawi. Itu sahaja dari saya. Okay. Selamat sejahtera kepada pensyarah dan juga rakan-rakan yang sekalian. Nama saya Yuvanesh dan hari ini saya akan menerangkan tentang sumbangan politik tamadun India. So, saya akan meringkaskan segala info yang penting sahaja. So, kita akan mula dengan sistem pemerintahan yang pertama diperintah di tamadun India, iaitu dalam tamadun India yang bermula pada tahun 2500 sebelum Masihi, pemimpin adalah dari golongan pendeta dan juga berkuasa mutlak.
Mereka mengikut sistem pemerintahan teokrasi yang boleh juga dikenal pasti sebagai sistem yang berpegangan dan kepada pedoman unsur ilahi ataupun Tuhan. So ini adalah sistem pemerintahan yang mula-mula digunakan di Tamadun India. Pada masa itu belum lagi melaksanakan pemerintahan beraja. Semasa India diperintah oleh dinasti Maurya yang diasaskan oleh Chandragupta Maurya pada 321 sebelum Masihi, India mengamalkan sistem pemerintahan beraja mutlak dan secara monarki. Gelaran raja bertukar menjadi maharaja apabila perluasan kuasa ke kawasan sekitar dilakukan. Raja mula memerintah dengan bantuan majlis penasihat. Mereka mengadakan satu majlis penasihat untuk raja sebab mereka banyak tempat untuk memerintah. Empayar raja dibahagikan kepada 5 bahagian atau wilayah dan setiap wilayah diketuai seorang vizurai. Vizurai senang kata boleh dipanggil sebagai raja ataupun bersamaan dengan itu. Kerajaan ini mempunyai pejabat peperangan yang mengandungi 6 jabatan dan juga perkhidmatan perisi yang teratur, termasuk badan upah dan pendaftaran. Kesemua badan ini mula beroperasi untuk raja sebab jumlah kawasan yang telah ditakluk mereka dan juga untuk mempertingkatkan pemerintahan raja tersebut. Bandar-bandar dalam Empayar Maurya juga ditapis oleh satu badan yang dibahagikan kepada 6 jawatan kuasa dan dianggotai oleh 30 orang ahli di setiap kawasan dan juga daerah. So itu adalah info-info yang penting bagi perkembangan politik dan juga sumbangan tamadun India dari segi politik. So sekarang saya akan berikan kepada saudari Kapinesh untuk menerangkan dengan lebih lanjut sumbangan yang lain. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada pensyarah dan kawan-kawan sekalian. Saya Kapineshwari dan saya akan membentangkan tentang sumbangan tamadun India dalam bidang ekonomi. Dalam tamadun India, aspek ekonomi memainkan peranan yang amat penting. Sewaktu ini, ekonomi India telah berkembang naik. Pertanian merupakan perusahaan utama dalam tamadun India. Selain itu, pertanian yang dihasilkan oleh tamadun ini adalah gandum, tebu, dan kapas. Seterusnya, terdapat juga beberapa barang perniagaan di India pada zaman dahulu, iaitu kapas, kain sutra, gandeng, wangi-wangian, lada hitam, rempah ratus, tekstil, gandum, dan tembaga. Kaki tangan kerajaan juga diberikan gaji, contohnya tentera. Selain itu, hubungan dagangan berkembang, iaitu ekspor dan impor dengan Asia Barat, Eropah, Asia Tenggara, dan China terutamanya semasa Mughal. Tamadun India juga mendirikan tempat tumpuan ekonomi seperti kilang-kilang. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada saudari Jodia. Salam sejahtera, nama saya Jyotika Kartikesu. Saya akan membentangkan tentang sumbangan tamadun India dalam bidang sains dan teknologi. Next page, please. Next page. Next page. Terdapat beberapa bidang sains dan matematik dalam tamadun India. Yang pertama, sistem angka sifat dikategorikan dalam subjek matematik. Sistem angka sifat diberi nama spesifik iaitu sunya. Pelopor penggunaan sistem nombor 0 hingga 9. Aktiviti matematik dasarkan aturan kiraan tali berkembang kerana keperluan agama, pemujaan dan pengorbanan. Diperkenalkan pada zaman Gupta, sifar atau kosong diwakili oleh titik iaitu dipanggil pujian.
Konsep kosong juga dikenali sebagai Shukla dan Shubra. Terdapat geometri, asas penting dalam seni bina digabungkan dengan bentuk tumbuhan dan menjadi hiasan kuil. Aryabhata menulis dalam Aryabhadiyam teori geometri. Aryabhata merupakan salah seorang ahli matematik dalam tamadun India. Membuktikan bumi berputar di atas paksinya dan gerhana. Fizik dan kimia dalam bidang sains mempunyai kaitan dengan konsep teologi dan agama. Alam semesta dipercayai mengandungi 5 elemen: tanah, angin, api, air dan angkasa. Hampir semua aliran agama di India percaya unsur-unsur alam kecuali angkasa adalah bersirikan atom. Mengikutkan falsafah Vaishika, atom yang wujud dalam kehidupan boleh dipisah-pisahkan. Logam terbukti dengan pembinaan Iron Pillar of Delhi, menara besi di Delhi berdekatan Qutub Minar dibuat pada 5 Masihi. Sebatang besi 7 meter tinggi dan begitu tulen sehingga tidak berkarat. Next page please. Astronomi India memainkan peranan penting sejak zaman Gupta. Ilmu astronomi gunakan untuk menetapkan tarikh upacara keagamaan. Kitab Jyoshita, cabang pengetahuan Vedic. Kitab Rig Veda membincangkan perjalanan dan peredaran tahunan matahari. Contoh, satu tahun mempunyai 365 hari dan terdiri daripada 12 bulan. Kitab Yajur Veda menyenaraikan 27 bintang untuk menjejaki peredaran matahari. Next page please. Tokoh matematik India. Aryabhata merupakan tokoh matematik. Lahir pada 478 Masihi, terkenal dalam bidang astronomi sehingga diberi gelaran Bapa Astronomi. Fungsi varisinus menghasilkan jadual sinus trigonometri yang pertama dan mengembangkan teknik dan algometra algebra. Next page please. Tokoh matematik India, Warhamira, menghasilkan buku Panjashita membincangkan tentang ilmu trigonometri dan sudut. Itu sahaja daripada saya. Saya akan pas kepada Malawika. Okey, selamat sejahtera kepada pensyarah kita dan rakan-rakan kita. So hari ini saya menjelaskan tentang sumbangan tamadun India, specifically dalam bahasa dan kesusastraan. Okey, dalam bahasa kesusastraan terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 logat, tetapi hanya 14 bahasa utama diperakui menurut yang lain tu untuk rujuk kepada selainnya. So next slide please. Okey, seterusnya kesusastraan di India dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kesusastraan Indo-Arya dan kesusastraan Dravida. So kesusastraan Indo-Arya ialah lebih menonjol sebagai kesusastraan tertua dan terkemuka di India, dihasilkan dalam bahasa Sanskrit. Yang lain satu tu kesusastraan Vedic, berlangsung antara tahun 1500 Masehi hingga 500 sebelum Masehi. So perkataan Veda, Vid bererti melihat dan mengetahui. Kitab-kitab suci zaman Veda dibagikan kepada dua bahagian, iaitu Shruti dan Smriti. So next please. Okey, dalam bahasa dan kesusastraan juga ada sebagai kesusastraan epik, iaitu kesusastraan epik yang popular sehingga kini ialah Mahabharata, Bhagavad Gita dan Ramayana. Okey, ini ialah untuk melihatnya kepada rakan-rakan kita. So ini ialah epik Mahabharata, contoh gambar-gambar epik Mahabharata. So next please. Ini ialah Ramayana. So Ramayana ini terdapat banyak Ramayana dan juga Mahabharata memberikan banyak nilai murni terhadap kehidupan kepada kita untuk dunia ini. So seterusnya. Okey, dalam e-majalah ini kita juga menambahkan sesuatu video tentang Ramayana yang boleh dirujuk seterusnya dengan kepada rakan-rakan kita. Video ini dalam subtitle bahasa Inggeris, so semua orang boleh tengok, semua orang boleh rujuk terhadap Ramayana the Epic. So next please. Okey, selain itu saya menjelaskan tentang sumbangan tamadun India dalam seni bina. Okey, seni bina dalam tamadun India. So terdapat banyak seni bina dalam tamadun India, iaitu binaan ukuran gua koil dan duit shilling juga. Lepas tu seni bina yang dipengerai oleh cuaca yang panas.
penduduk India memang orang tamadun orang India, dia memang mengukir sesuatu seni bina menggunakan cuaca yang panas. So seterusnya berupaya membina pembinaan yang sangat baik dan lengkap dapat dilihat melalui binaan peringkat. Bukan tidak lupakan sahaja Raja-Raja Cholan juga dia membina sesuatu kuil yang popular sehingga hari ini. So next slide please. Okay, yang ni contoh-contoh binaan daripada tamadun India yang kawan-kawan kita boleh rujuk seterusnya. So next please. Okay, ini pun contoh patung yang patung dan alat perhiasan daripada sumbangan bernilai daripada tamadun India sehingga kini. So next please. Ya, Taj Mahal juga sumbangan daripada tamadun India yang pada dasarnya ia menunjukkan sepenuhnya ciri-ciri seni bina Islam, tetapi kerja-kerja pengindakan sesuatu bangunan yang banyak melibatkan ciri-ciri Hindu juga. So next please. Okay, itu saja daripada saya. Saya share saya punya slide dengan kawan saya iaitu Camelia tentang bidang kesenian. Selamat sejahtera kepada Sir dan rakan-rakan sekalian. Seterusnya ialah sumbangan tamadun India dalam bidang kesenian. Next slide. Muzik dan tarian. Alat-alat muzik India terbahagi kepada 4 kategori, iaitu tata, tali, avanada, gana, solid atau ideophone dan susi sirap angin. Tarian. Tarian dipersembahkan dengan gaya yang berbeza. Teorinya dapat ditelusi kembali ke Nyata Sastra dari Bharada Muni, seorang bijaksana dari Tamil Nadu. Nyata Sastra adalah risalah kuno terpenting pada tarian klasik India yang juga disebut Veda kelima yang merujuk pada landasan agama. Pelbagai bentuknya sekarang termasuk Bharatanatyam, Odissi, Manipuri, Kathakali, Kuchipudi, Mohiniyattam, Kathak dan Satya. Next slide. Tarian klasik daripada tamadun India. Bharatanatyam. Bharatanatyam adalah bentuk tarian klasik yang berasal dari Tamil Nadu. Ia dikira telah diciptakan oleh Bharatana Muni. Odissi adalah salah satu bentuk tarian yang tertua yang masih hidup dengan penggambaran tarian Odissi sejak abad ke-1 seperti bentuk tarian klasik India yang lain. Seterusnya, Kathakali. Kada untuk cerita kali untuk persembahan untuk bermain adalah bentuk tarian drama. Ia berasal dari negeri Kerala, India Selatan lebih daripada 500 tahun yang lalu. Ini adalah gabungan drama, tarian, muzik dan ritual yang luar biasa. Seterusnya, Kuchipudi. Kuchipudi adalah bentuk tarian klasik dari Andhra Pradesh, Telangana, sebuah negara India Selatan. Kuchipudi adalah nama sebuah kampung kecil di Devi Taluk dari daerah Krishna yang bersempadan dengan Teluk Bengal dan dengan penduduk Brahmin yang mempraktikkan bentuk tarian tradisional ini yang memperoleh nama sekarang. The Satya tarian dipercayai ciptaan guru Vaishnavidi Bhakti yang hebat, Sri Mantra Sakra Devi yang dianggap sebagai arkitek utama sastra dan budaya Assam. Seterusnya, Bhangra. Bhangra adalah bentuk muzik dan tarian yang berasal dari wilayah Punjab di India. Tarian Bhangra dimulakan sebagai tarian rakyat yang dilakukan oleh petani Punjabi untuk merayakan kedatangan Vaisakhi, sebuah festival sing. Next slide. Kesimpulan. Next slide. Tamadun India banyak memberikan kesan dan pengaruh kepada masyarakat Indonesia, sebuah kerajaan yang tertua di dunia, yang kaya dengan pelbagai adat budaya dan kesenian yang tidak dapat ditindangi mana-mana tamadun. Secara signifikannya, tamadun yang sudah lama bertapak di Malaysia sejak zaman kolonial British telah mempengaruhi corak kehidupan masyarakat tempatan walaupun ia wujud beberapa abad lalu. Hal ini demikian kerana wujud unsur ketamadun India sememangnya sinonim dengan budaya Asia yang penuh keunikan dan nilai estetika yang tinggi. Kemasukan tamadun India di Malaysia sememangnya membawa satu dimensi baru dalam cara hidup dan budaya masyarakat di Malaysia. Sebagai kesannya, berlaku percampuran budaya dalam kehidupan masyarakat seperti yang berlaku di Malaysia. Sumbangan dan pengaruh aspek pendidikan ekonomi, kebudayaan, kesusastraan dan sosial dalam perkembangan tamadun tidak dapat disangka lagi. Peradaban India seperti bahasa, Tamil, kesusastraan, struktur politik dan kerajaan, corak kehidupan harian, agama Hindu, Buddha telah memperkaya dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan pelbagai warna kebudayaan bahkan lebih bersedia di pentas global. Sekian dari kami. Terima kasih. Dan